Okay, Assalamualaikum. Kita teruskan lagi dengan standard pembelajaran 2 iaitu gambar raja aras naga. Okey, sebelum kita pergi kepada gambar raja aras naga, kita kena tahu dulu apa itu haba tindak balas. Sebab dalam gambar raja aras naga nanti kita akan bincangkan haba tindak balas. Okey, apa dia haba tindak balas? Haba tindak balas ditulis sebagai delta H. Ini tanda segitiga ke atas ni H. Ini disebut sebagai delta. Delta H. So delta H adalah sama dengan hasil tindak balas. Hasil tindak balas tolak dengan bahan tindak balas. Okey, haba tindak balas delta H ialah perubahan haba. Apa dia? Delta H ialah perubahan haba 1 mol. Mesti ada perkataan 1 mol. Sebab perubahan haba dia hanya dikira untuk 1 mol je. 1 mol bahan tindak balas, bertindak balas ataupun 1 mol hasil. 1 mol bahan ataupun 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk. Itu ikut ukuran yang kita nak ukur. Kalau kita nak ukur bahan, kita ukur bahan. 1 mol sahaja. Tapi kalau kita nak ukur hasil, kita kena ukur hasil lah. Untuk 1 mol bahan ataupun hasil. Okey. Inilah bentuk gambar raja tenaga, kita ada 2. Sebelum kita pergi kepada bentuk gambar raja aras tenaga. Okey. Apa yang awak perlu faham juga ialah tentang ni persamaan. Okey, kita tengok kat sini ada satu persamaan kimia iaitu Mg magnesium campur asid sulfurik membentuk magnesium sulfat campur hidrogen. Okey, ni adalah satu persamaan kimia. Dalam persamaan ni, kita kena kenal pasti apa dia bahan, apa dia hasil. Okey, ingat. Sebelum tindak balas ialah bahan tindak balas. 2 ni bahan tindak balas. Selepas tindak balas, ini kita sebut dia sebagai hasil tindak balas. Ini ialah, sebelah sini ialah hasil tindak balas, sebelah sini ialah bahan tindak balas. Kemudian kita pergi kepada gambar raja. Gambar raja aras tenaga. Ini ialah contoh gambar raja aras tenaga. Gambar raja aras tenaga ada 2. Dua-dua ni ialah gambar raja aras tenaga. Apa yang membezakan 2 ni? Yang membezakan dia ialah satu tindak balas eksotermik, satu tindak balas endotermik. Okey. Tengok dekat sebelah sini ada dinyatakan delta H bertanda negatif. Tak nampak. Delta H bertanda negatif apabila haba dibebaskan ke persekitaran. So, delta H bertanda positif apabila haba diserap. Okey, kalau haba bebaskan ke persekitaran, dia negatif. Bebas ke persekitaran tu exo ke endo? Bebaskan keluar exo. Ialah exo. So, ini ialah tindak balas eksotermik. Exo. Kalau tindak balas endotermik, dia adalah ni, yang bawah. Okey, apa nak bezakan dia macam mana? Exo ialah keluar, tadi saya cakapkan. Itu ayat kita, bukan ayat tulis dalam jawapan exam. Jawapan exam mesti membebaskan haba ataupun menyerap haba. Ini untuk awak ingat. Okey, keluar tu kita nak buat apa? Bila keluar, turun tangga lah. Keluar, kita turun tangga. Kalau endo, kita masuk. Masuk, kita buat apa? Naik tangga. Masuk rumah kan kena naik tangga. Masuk, naik tangga. Keluar, turun tangga. Apa yang turun tangga? Apa yang naik tangga? Okey, kita tengok. Okey, ni adalah persamaan magnesium campur dengan asid sulfurik. Okey, ini saya cakap tadi bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas mesti berada di atas. Di depan, tak kira lah atas ke bawah. Sama. Kalau endotermik ada kat atas, eksotermik ada kat atas. Endotermik ada kat bawah lah, tapi yang
pokok pangkalnya, bahan tindak balas mesti berada di depan. Kemudian anak panah ni melambangkan kita telah menjalankan tindak balas tu lah. Bahan ni telah bertindak balas lah ni. So, kemudian hasil tindak balas ada pada akhirnya. Akhirnya ada hasil tindak balas. Ini ialah hasil tindak balas ni yang kat belakang. Yang kat belakang ni. Dalam persamaan awak yang kat belakang ni mesti berada kat bawah ni. Ini ialah hasil tindak balas, sama juga dengan sebelah sini. Ini ialah hasil tindak balas ni yang kat belakang. Okey, kenapa satu turun, satu naik? Okey, yang turun ni dia cakap apa? Yang turun delta H dia ialah negatif. Kenapa dia negatif? Kerana dia keluar dia buat apa? Dia tindak balas antara magnesium dan asid sulfurik membentuk magnesium sulfat dan gas hidrogen tindak balas eksotermik. Kenapa dia eksotermik? Sebab dia keluar dia membebaskan haba. Ataupun macam mana nak kenal pasti? Secara cepat. Awak tengok ni, ni eksotermik. Tadi saya cakap ekso, keluar, turun tangga. Endo, masuk, naik tangga. Okey, itu salah satu. Yang kedua, awak tengok tanda negatif. Kat sini dah beri delta H dia ialah negatif. Delta H negatif maksudnya dia eksotermik. Kalau delta H dia adalah positif, dia adalah endotermik. Okey, dia cakap eksotermik. Yang pertama kita macam mana kita lihat ni, kita dah boleh baca. Yang pertama, bila awak lihat gambar rajak aras tenaga, yang pertama awak kena tahu jenis tindak balas. Yang kedua, apabila 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik untuk membentuk 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol gas hidrogen, sebanyak 467 kilojoule tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Ini haba dibebaskan. Ini ayat ni dia menerangkan tentang gambar ni. Macam mana awak tahu 1 mol? Daripada persamaan ni lah, persamaan kimia ni kita dah ada. Ini kan 1 mol, tak ada nombor kat depan dia. 1 mol magnesium, 1 mol asid sulfurik, 1 mol magnesium sulfat, 1 mol hidrogen. Okey, kemudian dia akan bebaskan haba sebanyak 467. So, bebaskan. Dia menurun lah. Haba dia daripada banyak haba, awak bebaskan haba, mesti suhu awak sebelum tinggi. Kemudian dah bebaskan haba. So, pada akhirnya kita pun suhu makin rendah. Okey, kemudian apa lagi yang boleh ditafsirkan? Semasa tindak balas, suhu campuran meningkat. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas, magnesium sulfat dan hidrogen lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Oleh itu delta H bertanda negatif. Okey, kita pergi kepada tindak balas. Contoh bagi tindak balas endotermik. Okey, dalam buku teks ni dia cakap tentang nitrat campur dengan oksigen. Nitrogen campur dengan oksigen. So, dia akan membentuk gas nitrogen monoksida. Okey. Dalam ni, kalau awak tengok persamaan ni, siapakah yang hasil tindak balas? Siapa yang bahan tindak balas? Okey, betul. Hasil tindak balas ialah nitrogen dan oksigen. Bahan tindak balas ialah nitrogen dan oksigen. Hasil tindak balas ialah nitrogen monoksida. Okey. Kat sini pula macam mana? Ini pun sama. 1 mol nitrogen bertindak balas dengan 1 mol oksigen membentuk 2. Ni ada perkataan 2 mol nitrogen monoksida. 2 mol. Ini yang melambangkan dia berapa mol. Persamaan, daripada persamaan. 2 mol nitrogen monoksida. Okey. Macam mana dia tahu 180 tenaga dibebaskan?
semasa tindak balas. Suhu campuran tindak menurun, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Tindak balas tinggi daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okey. Ceritanya macam ni. Macam ni ceritanya. Kita ada satu bekas. Ini bekas lah, kontainer. Kemudian dalam ni kita ambil yang kat atas, magnesium dengan asid sulfurik. Kemudian asid sulfurik, magnesium. Okey, kemudian bila kita campurkan dua ni, dia akan bertindak balas lah. Bila dia bertindak balas, apa yang berlaku? Dia adalah tindak balas exo. So, yang pertama kita ambil suhu awal. Suhu awal katakanlah 27. Tapi suhu akhir dia 30. Kenapa suhu akhir 30? Kenapa lagi tinggi? Okey, ceritanya macam ni. Dia bertindak balas. Ini bahan tindak balas. Kemudian dia bebaskan haba ke persekitaran. So, siapa yang panas? Dia ke persekitaran panas? Ni persekitaran ni, bukan dia ni. Ni persekitaran. Ni pun persekitaran. Siapa yang panas? Dia ke persekitaran yang panas? Persekitaran yang panas. Awak pegang gelas kan? Gelas. Kita pegang cawan. Katakanlah cawan ni, kita pegang. Awak masukkan, sebelum tu cawan awak sejuk. Tapi lepas awak masukkan air panas, jadi panas. Cawan ni makin panas. Tapi air panas kat dalam tu, adakah dia bertambah panas? Tidak. Air panas di dalam tu bertambah sejuk. Kenapa air panas tu bertambah sejuk? Sebab dia dah bebaskan haba dia ke persekitaran. Yang rasa panas, gelas ni, persekitaran yang panas. So, air panas tu semakin sejuk. Itulah contohnya. Itu tindak balas eksotermik. So, dia bebaskan haba ke persekitaran yang panas. Tetapi dia sejuk. Sebab itu, tenaga dia semakin turun. Tapi di persekitaran, suhu di persekitaran semakin meningkat sebab ada haba banyak. Haba dah dibebaskan persekitaran. Sama ni, ini terbalik daripada yang atas. Kalau yang ni, kita ada cawan, satu cawan, kemudian kita letak ais. Macam tu. Kita letak ais. Siapa yang rasa sejuk? Kita lah kan? Tangan ni lah rasa sejuk. Kenapa? Sebab haba daripada tangan ni telah diserap oleh ais. Ais suhu semakin meningkat. Sebab itu ais tu dia akan mencair sebab dia serap haba daripada kita. Ais melebur, bukan mencair. Ais tu melebur. Okey, boleh faham? Itu maksudnya kita naik tangga ke kita turun tangga. Ini maksudnya kalau exo kita bebaskan tenaga asal kita tinggi. Kemudian kita bebaskan persekitaran rasa panas sebab ada haba yang dibebaskan. Tapi kita ni yang membebaskan haba, kita akan sejuk. So, hasilnya kurang haba. So, untuk dapat delta H, kenapa delta H negatif? Sebab delta H kan hasil tolak dengan bahan. Hasil tolak bahan. Hasil kan lebih sikit. Hasil lebih sikit, tolak bahan yang banyak. So, dia akan dapat negatif. Okey, itu je.